عظيم سلطانك الله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إن هذا القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا الله. Dipersilakan Wash. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya meminta kerjasama adik-beradik, sesiapa yang sudi dapat menulis kembali di adik-beradik Ujian Rezeki dan di Sahabat Tersenyum, beritahu ini link baru Zoom dan anda boleh masuk sebab ada beberapa orang sama mengalami apa yang saya alami tadi ya. InsyaAllah silakan make it happen. Kerana apabila seseorang mendapatkan sesuatu kebaikan dari jarinya kita, dari dirinya kita, maka pahala yang sama akan mengalir pada kita sampai akhirat nanti. InsyaAllah, Masya Allah, tabarakallah. So, dengan kita berapa orang ya? Boleh saya tahu jumlah total di Facebook dan juga di Zoom? Dekat Zoom 148 orang. Okey, di Facebook? Di Facebook ada 42. Okey, cuba totalkan Zai jumlahnya atau Kak Amrina totalkan. 190 dah tu. Masuk lagi, ada yang masuk lagi. Okey, 190. Ya. Okey, darabkan dengan 70,000. $13,300,000. So, ramai ke? Ramai sangat. Banyak ke? Banyak sangat. Banyak sangat, ramai sangat. Itu yang dilakukan oleh guru saya, yang saya sangat hormati, yang saya sangat betul-betul respect. Walaupun sesuatu yang kita tidak nampak dengan nyata ya, iaitu Kiai Haji Yusof Mansur. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia suka menghitung berapa orang ada dalam majlis ilmu. Namun ketika saya di madrasah, Abu Ya beritahu, betul Zi, cuma tak perlulah zikira. Dia cakap dah tahu kan banyak, macam tu. Jadi boleh kira, tak kira pun tak apa. Cuma kenapa saya minta anda kira? Untuk memberi semangat. Kerana Allah berfirman, bila ada hamba Allah yang menuju ke majlis ilmu, keluar dari rumahnya menuju ke majlis ilmu, maka Allah mengiringkan 70,000 malaikat mengiringinya ke majlis ilmu dalam perjalanannya sampai ke majlis ilmu sehingga dia belajar. Kalau 7 hari lah 70,000 malaikat itu bersamanya sehingga dia balik ke rumah. Dan menutup pintu. Jadi beberapa ulama kata dah tak ada. Namun ketika saya merujuk Abu Ya beritahu tidak sih. Malaikat itu stay di rumah. Oh, buat apa Abu Ya? Dia akan beristighfar memohon keampunan kepada Allah bagi si fulan bin fulan itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekarang tak keluar rumah, di rumah. Jadi saya nak anda bayangkan ya. Every day without fail. Mungkin sekali,
Mungkin petang, mungkin malam. Sekejap ke Zai, sekejap ke Kak Amrina, sekejap mungkin ke adik-beradik yang lain. Bayangkan ya, malaikat rahmat memenuhi rumah kalian. Berjuta-juta. Jika mungkin anda melihatnya, suami anda mendengarnya juga, anak-anak mendengarnya juga. Jadi berapa ramai malaikat rahmat di rumah anda. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat apa lagi yang kita ingin dustakan? Kerana itu Rasulullah SAW selalu memilih ilmu. Bahkan ulama-ulama juga antara ibadah sunnah dan ilmu, majlis ilmu, maka mereka akan memilih majlis ilmu. Kenapa? Kerana kita dinaungi. Guru saya bagi tahu, kalaulah kita nampak bagaimana malaikat menaunginya. Jadi ketika saya belajar kitab tentang malaikat, saya sangat amazed. Kerana dikatakan, bayangkan saya nak anda bayangkan ni, 70,000 yang mengiringi anda ni, yang bersama anda ni, sayapnya ni berlapis-lapis ni, setiapnya menaungi. Menaungi anda ni. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Sebesar mana tak mampu kita bayangkan. Kalau Jibril saja pun, satu saja sayap Jibril buka satu belah sayapnya saja sudah menutup bumi ini. Jadi bayangkan, dan pernahkah kalian ketika menyertai majlis ilmu, pernahkah kalian berkata begini, Allah, 70,000 malaikat sedang menaungi saya. Allah, 70,000 malaikat rahmat sedang menaungi saya, rumah saya, keluarga saya. Di rumah saya ini Allah ada produk saya. Di rumah saya ini Allah ada perniagaan saya. Ya Allah, izinkanlah dengan naungan ini, maka keberkahan rezeki midroro juga berada di rumah saya. Jarang orang meminta. Sebab tu saya selalu beritahu, Allah Maha Kaya, Allah yang ghani, Allah yang mu'ni, yang Maha memberi kekayaan. Cuma kita yang miskin meminta. Apa bukti kita miskin meminta? Kita pergi kelas tu, pergi kelas ni, adakah kita mengambil kesempatan untuk meminta kerana ada malaikat rahmat sedang mengaminkan doa kita. Jadi mungkin anda terfikir banyaknya, Coach. Masya Allah, macam mana ya? Ramainya malaikat kat rumah saya. Yes. Kerana jumlah malaikat di muka bumi ini, menurut ulama-ulama dan menurut Ustaz Wadi Anwar juga, yang mengkaji dengan detail, jumlah malaikat, kalau ditanya berapa banyak malaikat di muka bumi ini, jumlahnya adalah 90% dari isi bumi. So, saya nak anda tulis 90% dari isi bumi, banyak ke banyak sangat? Saya nak anda tulis kat situ. Kak Amrina tolong baca apa yang mereka tulis. Silakan Kak Amrina. Kak Amrina. Banyak sangat Coach. Banyak sangat, Masya Allah, Tabarakallah, banyak sangat Coach, Masya Allah, banyak sangat-sangat, banyak. 90%. Bayangkan maksudnya 90% dari jumlah manusia, 90% dari jumlah binatang-binatang, 90% dari jumlah bintang-bintang, 90% dari jumlah pasir yang ada di dunia ini, 90% dari rumput, 90% dari pohon-pohon, 90% dari hujan. Bayangkan, terlalu banyak. Jadi agak aneh, agak pelik sekiranya dengan 90% malaikat yang memenuhi dunia ini, sangat pelik bila ada hamba Allah yang tidak selesai hutangnya. Sangat pelik bila ada hamba Allah yang tak boleh buat sil. Sangat pelik bila ada hamba Allah yang masih merungut.
Of course, namanya manusia ada waktunya kita merungut. Of course, namanya manusia adanya kita jatuh. Of course, namanya manusia adanya waktunya kita menangis. Saya sama. Lebih kurang 24 juga, 24 jam juga menangis. Namun berapa lama? Terus bangkit lagi. Mungkin akan ada minggu depan menangis lagi. Kerana namanya dunia. Adakah kamu mengaku kamu beriman? Sedangkan kamu tidak diuji. Maka berhati-hati sekiranya kita tidak diuji. Berhati-hati sekiranya kita tidak sakit langsung, sehat je. Demam tak ada, pening kepala tak ada, sehat je. Berhati-hati kalau rezeki masuk je. Berhati-hati lancar je semuanya. Kerana barangkali itu istijrash. Guru-guru saya sangat risau. Seminggu saja mereka tidak diuji, mereka sangat risau. Ketika saya bertemu guru saya, sedih mereka hanyalah di waktu mereka tidak diuji. Bila saya tanya, kenapa nampak sedih ni? Itulah Zee dah seminggu ni Zee, saya tak terima ujian apa-apa. Allah lupa saya ke ya? Ya Allah, saya cakap subhanallah. Subhanallah. Bahkan ada ulama-ulama juga tidak meminta kesembuhan dari Allah. Tidak meminta. Saya ingat lagi Pak Ari, Dr. Ari Ginanjar beritahu saya, Zee, saya cemburu sama Zee. Kenapa Bapak? Iya, kerana orang lain kalau mau masuk syurga, kalau di akhirat nanti banyak koper mereka bawa. Banyak koper tu bawa luggage. Banyak koper mereka bawa, harus antri, harus beratur. Zee enggak ada koper Zee. Enggak ada. Zee langsung jalan terus aja. Gimana Bapak tahu? Iya, kerana Zee sakit. Hari-hari Zee diuji, hari-hari malaikat mengambil dosa-dosa Zee. Gimana ada kopernya? Cari saya Zee tahu. Zee harus cari saya di syurga. Cari Zee. Kalau saya enggak ada, Zee harus cari saya. Bapaklah cari saya. Enggak Zee. Saya harus minta Zee cari saya. Zee wajib cari saya. Iya Bapak. Jadi kami berjanji. Bapak cari Zee, Zee cari Bapak. Namun dengan redha. Kalau kita diuji, kita merungut, kita marah, kita komplain. Oh, itu bukan syurga. Kerana Allah marah. Kerana Allah berfirman. Jika ada hamba-Ku yang tidak redha dengan takdirku, maka carilah Tuhan selain aku. Jadi kalau kita tidak redha, kita tidak sedar, kita rasa kita redha. Namun ketika hari itu, mungkin suami kita menyakiti kita. Mungkin anak kita melukakan kita. Kita rasa marah pada Allah. Maksudnya ya kita rasa tidak adil. Maksudnya kita ada tanpa sedar. Bukan tidak redha pada orang tu. Maksud saya tidak redha pada takdir. Kita rasa kenapa macam ni? Kenapa macam ni Allah? The moment kita tidak redha pada takdir, maka Allah berkata, carilah Tuhan selain aku. Nak cari kat mana? Jadi that's why, apa pun ujian yang datang, kita harus melafazkannya. Walaupun hati belum kuat, kita tetap harus melafazkannya. Allah saya terima. Meskipun sebenarnya tak terima. It's okay. Kenapa terima? Terima adalah redha. Setelah terima, kita serah. Kenapa serah? Serah adalah tawakal. Kerana bila ada hamba Allah yang bertawakal dengan Allah, maka Allah akan langsung meminta malaikat-malaikat membantunya. Setelah tawakal, rugilah kalau kita tidak meminta. Apa itu minta? Doa. Itulah tersenyum. Terima, serah dan minta. Adalah gabungan redha, tawakal dan doa. Jangan tunggu lama. Jangan pernah biarkan lebih dari 24 jam. Yang terbaik langsung saja. Langsung saja. Allah macam ni Allah tadi.
ejen saya buat macam ni kat saya Allah, dia betray saya, kemudian saya dapat tahu dia fitnah saya Allah. Saya memang sedih. Talk to Allah first. Talk to Allah first. Ramai orang langsung tersenyum without talk to Allah. You have to talk to Allah first. Mengadu dulu. Kerana the moment you mengadu kepada Allah, maka energy you release. Jangan mengadu ke orang lain dulu. Allah dulu. Baru ke orang lain boleh. Saya pun sama. Bohong kalau saya cakap saya tak pernah mengadu pada manusia. Saya hanya mengadu pada Allah dan Rasulullah je. Tanpa je. Memang menipu tahap gabang lah. Tak. Tapi saya tetap mengadu ke Allah dulu, Rasulullah dulu dan langsung cepat-cepat. Namanya manusia kan nak juga mengadu kat manusia. Namun at least your energy. So the first thing when you get any bungkusan hadiah dari Allah, first you have to talk to Allah dulu. Allah, tadi kan suami saya tak tahulah tiba-tiba dia cakap saya sekarang macam dah tone drum dah. Dulu dia kata cantiklah juga, sekarang kedempo sejak PKP ni, kecil hatinya Allah. Saya macam geram betul lah, macam lah dia tak sedar. Dia tak sedar ke perut dia tu. Anak kembar 8 Allah. Contoh. Saya tak tahu mereka tulis apa ni Kak Amrina. Kalau Kak Amrina boleh baca, kalau Zai boleh baca. Tak to Allah terlebih dahulu. Tong sama-sama. Allah geram betul Allah. Perut dia tu 8 orang anak kembar tak lahir-lahir kata orang tone drum pula. Sakit hati Allah. Sakit sangat hati ni. Apalah Allah. Alhamdulillah. Tu dia punya ni. Dia punya bestnya tu. Barang siapa yang bersyukur, maka aku tambah nikmat Allah kata kan. Alhamdulillah Allah. Alhamdulillah. Kalau boleh, first Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah nak mengadu sikit lah. Suami saya tadi, dia cakap sejak pandemik ni, orang lain COVID sakit. Saya COVID menggemukkan saya Allah. Sampai hati dia. Kecil hati saya Allah. Tak apalah Allah, saya terima. Saya terima dia cakap macam tu. Mesti ada sesuatu yang saya salah ni Allah. Saya terima Allah. Tapi sebenarnya saya tak terima Allah. Boleh. Boleh dengan Allah macam tu. Cuma kena cakap terima juga Allah sebab coach kata kena cakap. Coach tu macam lah dia bagus sangat. Tak apa. Boleh. Boleh. Coach tu macam lah bagus sangat. Dia pun tak kahwin lagi nasihat orang. Tak apa. Kau nak lagi bagus? Cepat-cepat Allah kahwinkan dia. Supaya bahagia sikit. Oh, malaikat terus aminkan doa. Dia boleh dengan Allah macam tu. Itulah Allah geram betul lah. Tak apalah saya terima lah. Walaupun sebenarnya tak terima sangat ni Allah saya terima. Saya serahkan suami saya yang perut dia ke depan tu geram. Maaflah Allah cakap. Saya serahkan balik pada Allah. Allah kan yang ciptakan dia. Mesti Allah tahu. Allah tahu semua kan pasal dia. Saya tak perlu dah cakap dengan Allah. Kalau saya cakap nanti, malaslah saya nak cakap. Allah tahu kan. Serah pada Allah. Saya Allah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan Muhammad bin. Serahkan kepada Allah. Allah, minta dengan Allah. Allah saya minta Allah. Allah yang Fatah yang mau membuka. Bukalah hati dia Allah. Supaya belilah habis jual kat saya. Bukalah hati dia sebagai bagi hadiah kat saya. Allah yang latih lembutkanlah hati dia. Tu. Lembutkanlah hati dia Allah. Boleh. Namun guru saya cakap kenapa nak minta macam tu? Mintalah yang maha tegus. Zee biasa minta apa guru saya kalau kena fitnah? Zee ni lah serah pada Allah. Lepas tu Zee cakap, Zee terima, Zee serah pada Allah. Lepas tu Zee cakap macam ni. Guru saya tanya saya cakap macam ni. Allah, tolong Allah. Tunjuk kat dia. Bagi dia hidayah Allah. Saya tak salah. Allah tolong tunjukkan pada dia. Supaya bukan tunjuk yang tak baik, tak dosa. Maksud tunjuk ni, tunjuk yang betul lah kat dia. Tunjuk kat dia Allah biar dia perbetulkan. Guru saya cakap macam ni. Ruginya lah Zee. Zee tahu tak? Dia kata, setiap kali saya dapat ujian, saya terima, saya serah ni. Saya minta dengan Allah apa tau Zee? Kereta. Kereta baru. Ya Allah, guru saya tu kan kat rumah dia tau. Kereta, Range Rover lah, Rolls Royce lah. Tak tahulah. Kereta yang mahal tu. Sultan bagi dia tau. Kereta yang sebiji, yang 12 biji je kat dunia.
4 biji je kat dunia. Tu, dia minta kereta. Oh, lepas tu saya apa lagi? Ada ujian je, saya terima, saya serah. Saya minta apa tau? Allah, saya nak LV baru. Nak handbag LV baru Allah. Weh, dapat. Apa anda rasa? Cuba tulis kat sini. Apa anda rasa bila saya cakap? Rasa tak macam, lah senangnya. Ringan lah. Cuba tulis. Saya nak anda tulis kat sini. Betty cakap saya dah buat alarm 1 jam sekali talk to Allah. Minta emas talk to Allah memang power. Oh gitu ya coach. Okey. Jangan buat alam untuk tok Allah. No. Orang yang berada di Quantum Miracle World tak ada alam untuk tok Allah. Nanti belajar di Quantum Miracle Mastery. Habislah nanti. Lepas belajar kat Quantum Miracle Mastery, saya rasa korang ni tak tahulah. Ramai kot ajak saya pergi shopping kot. Masya Allah, tabarakallah. Jangan buat alam tu. Kalau nak buat mai tu masa macam Zai tu. Nak buat AVF ke apa semua. Kalau nak tok Allah tak payah. Kenapa? Tok Allah ni bila-bila masa. Allah, saya nak minum air. Macam tadi kan saya kata. Wow Allah, saya dah 2 gelas air hidrogen pagi ni. Thank you Allah. Allah tadi kan Kak Amrina. Allah gambar Kak Amrina make it happen lah Allah. Dia dengan Allah ni tidak ada istilah ada masa. Coach, minta maaf coach, yang tu Zai ajar dalam kelas Zai untuk temu siapa-siapa yang tak pernah lagi belajar buat tok Allah untuk remind diri diorang. So bila dia mula ada masa untuk ingat tu, lepas tu dia akan jadi habit dah selepas 90 hari. Okey, baik. Bagus Zai. Thank you so much Zai. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Boleh kalau untuk remind, boleh. Nanti bila anda belajar Quantum Miracle Mastery, anda akan belajar namanya SWA. So SWA ni last saya ajar 2015. So saya nak come back untuk ajar balik. So SWA ni, ya Allah, impactful. Sangat impactful. Anda lakukannya 2-3 hari je SWA, insya-Allah anda dah akan selalu tok Allah. Okey, tahniah pada Zai kerana melakukan sesuatu untuk belajar. Boleh. Kalau niatnya buat alam because nak tok Allah, boleh ya. Insya-Allah ya. Namun latih diri. Okey. So, sekarang dah settle. Tok Allah kan? Maksudnya dapat je bungkusan hadiah first, alhamdulillah. Second, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Nak elaborate kat situ banyak sangat dah. Beza orang, the moment dapat bungkusan hadiah, terus mengadu pada Allah atau terus mengadu pada manusia. Beza dengan dia, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Okay, kenapa kena sebut thumma? Abu Ya kata, kerana alhamdulillah yang pertama adalah kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah yang kedua, thumma tu maksudnya bukan tuma ya. Bukan tuma, thumma. Thumma. Alhamdulillah. Thumma ni maksudnya kemudian alhamdulillah. So alhamdulillah kemudian, alhamdulillah kedua adalah kita berterima kasih kepada Allah kerana membenarkan kita bersyukur. Wah, bukan senang. Jadi kita kena alhamdulillah yang pertama, kita bersyukur dengan apa yang berlaku. Alhamdulillah yang kedua, kita say thanks to Allah because izinkan kita bersyukur kerana terlalu ramai orang tidak bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, maka aku tambah nikmat. Barang siapa yang kufur adalah mengeluh, merungut dan sebagainya, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Nauzubillah min zalik. So, itu yang pertama. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Allahumma shalli ala Muhammad? Di situ Allah melafazkan kembali selawat kepada kita. The moment Allah lafazkan, maka kita direcognize oleh malaikat. Maka bantuan datang dengan cepat. Dan satu selawat, 70 pintu rahmat terbuka. Dan banyak lagi. Maka kita pun tok Allah. Selepas tok Allah, kita terima. Walaupun hati belum terima. Kita serah dan kita minta. Boleh saja nak minta apa saja. Namun guru saya kata, sayang Zi, kalau minta yang bukan material. Sayang, dia cakap. Minta material juga, dia cakap. Oh, betul. So, itu best. Jadi apa yang saya nak sentuhkan pagi ini sedikit insya-Allah.
Okey, jadi ingatkan saya Kak Masrin, Kak Amrina atau Zai, ingatkan saya kalau dah 15 minit bagi tahu. Kozi dah 15 minit ya. Alright, sebab takut jadi 15 jam. Alright, so apa yang saya nak share di sini sedikit hari ini adalah tentang modul yang Allah berikan pada saya waktu saya SWA ya. Waktu saya me time dengan Allah. Okey, kurang lebih 3 minggu ya. So bukanlah beri semua, hari ni memang banyak gila modul ni yang Allah bagi 7 modul. Anda bayangkan ya, Allah bagi 7 modul, saya belum boleh menulis. Ya Allah, kepala ni macam mana dengan 7 modul tu, bayangkan. Namun saya terima, Masya Allah, Tabarakallah, saya terima modul yang Allah berikan. Ya. So apa yang berlaku adalah tentang hati seluas samudra. Hati seluas samudra. Boleh type di situ? Tambahlah, tak ada, tinggal sikit lah. Beras tak ada dah. Minyak tak ada dah. Sedapnya tambah makanan. Coach, 15 jam pun okey cakap ni. Apa dia? 15 jam pun okey Coach. Masya Allah, Tabarakallah. Hati seluas samudra. Apa perasaan Kak Amrina? Apa perasaan Zai? Apa perasaan anda semua bila mendengar hati seluas samudra? Cuba komen di situ. Hati seluas samudra. Mm-mm. Rasa tenang, bahagia, luas. Tak ada kesan apa-apa orang cakap. Lapang je dada. Masya Allah. Sejauh mata memandang. Masya Allah, Tabarakallah. Sebelum tu, saya nak tanya anda ya, bila anda dengar suara saya ni, anda rasa saya dengar, cara dengar tu macam sedang duduk cara dengar tu. Ya duduk Coach. Ya. Saya sedang berbaring, terbaring. Demi Allah. Okey? So, namun apa yang mengantarkan kita? Energi. Okey, energi. Beberapa hari ni, of course, ada waktunya jatuh kan? Jadi masa balik treatment tu saya cakap, masa treatment 3 jam kan, terbaring kan. Saya selawat, saya zikir, saya cakap dengan Allah. Allah, saya katakan kalau ikut dah nak berehat, ini abang saya nak datang ambil. Allah, apa macam mana ni Allah, abang nak datang lah pula. Macam mana kan hari tu kakak suruh balik kampung. Macam tu lah kan. Adik dia bosu ni kan nak balik nanti macam mana nak berbagi kan. Cakap dengan Allah kan. Allah jawab langsung melalui adik-beradik Hujan Rezeki, melalui Puan Umi. Anda kena dengar ya, bacaan Al-Qurannya, puisi yang dia tulis untuk saya. Itu sebiji jawapan. Saya macam, ini bukan dia ni yang tulis ni. Padahal saya sedang siapkan poster untuk projek amal. Anda akan tengok nanti poster tu, anda akan happy gila, anda akan seronok gila. So namun, apa yang berlaku? Saya teringat kata Abu Ya ya, masa saya kat madrasah, masa kat rumah Abu Ya. Abu Ya cakap macam ni saya, Z, kecek Kelantan sikit lah, sebab host dia Kelantan ni. Saya tadi dengar dia punya host kecek kan, ada Kelantan sikit, rindu Kelantan. Allah. Rindu kalau boleh nak balik lalu ni, nak makan ketok. Kalau orang tak faham, ayat kat mana dah kita translate dah. Abu Ya ayat gini. Abu Ya kata gini. Z tahu tak orang puan ni Z, hati dia Z paling luah. Orang puan ni Z, hati dia ni paling dalam Z, paling dalam. Orang lelaki tak gitu Z, orang lelaki cetek hati dia. Tapi orang puan ni Z, luah hati dia. Patu dalam hati dia. Sebab tu kalau disakiti Z, masuk dalam tu. Payahlah. Tu Z. Hati orang puan ni. Yo luah, yo dalam. Oh, special, hebat. Orang puan ni. Yo luas, yo dalam. Orang jatuh tak ada. Orang lelaki tak ada. Orang puan. Yo luas, yo dalam. Dengar betul tu. Saya cakap lagi ni. Hati yo luas, hati yo dalam. Faham kau? Itu air mata faham kau? Faham Coach. Very happy. Sekejap aku saya cek Kelantan. Kalau tok saya dulu kak,
Allah, weh, nak hujan dah naik lah. Buat apa? Duk main bawah lagi gak. Allah, makanlah nasinya. Ha, aduh. Berlagu untuk saya dulu. Macam tu. Ingat faham. Ha. Jadi maksud Abuya, perempuan ni hebatnya dia. Subhanallah, luar biasanya dia. Kerana apa? Kerana hatinya seluas samudra dan dalamnya hatinya luar biasa. Namun kenapa ada wanita yang sangat sukses, ada wanita yang sangat merana? Kerana bergantung kepada bagaimana dia menggunakan keluasan hati itu dan bagaimana dia menggunakan kedalaman hati itu. Okey, tulis supaya anda ingat Kenapa ada wanita yang sangat berjaya seperti Siti Khadijah? Kenapa ada wanita yang sangat merana seperti si Fulan bin Fulan? Kerana bergantung kepada bagaimana dia menggunakan keluasan hatinya dan kedalaman hatinya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, kenapa lelaki tidak lama tersakiti? Kenapa lelaki tidak berlama-lama berbanding wanita? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana lelaki hatinya tidak seluas wanita dan tidak sedalam wanita. Maka sebab tu apa-apa yang berlaku, dia sekejap je. Wanita ni dahlah luas, namun dalam. Jadi bayangkan saya nak anda bayangkan sekarang lautan yang luas. Saya nak anda bayangkan sekarang ni lautan yang luas dan dalam. Okey, perhatikan ya. Jadi bila jatuh je sesuatu, jatuh tu ke dalam dasar. Jadi nak keluarkan tu, ya Allah tak tahulah sampai kapal terbang kalau jatuh dalam laut pun nak jumpa pun susah. Sebab dalam, terlalu dalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terlalu dalam. Jadi, apa yang kita perlu buat? Iaitu memilih sekarang. You have to choose. Dalam hidup ini, energi tidak boleh bersamaan antara energi gembira dan energi sedih. You can't do that. You have to choose which one. Kena pilih nak yang mana, sedih atau bahagia. Tapi takkan tak sedih langsung kok? Yes, boleh. Saya kemarin nangis, bengkak mata-mata. After that, bangkit lagi. So anda harus pilih hidup untuk diratapi atau hidup untuk disyukuri dan dinikmati. You have to decide. Sedang menangis ni, sedang sedih ni. Allah, saya pilih untuk disyukuri, dinikmati. Okeylah Allah. Okey. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya terima Allah. Dia buat macam ni kat saya. Saya terima. Saya serah dia ke Allah. Saya serah dia ke Allah. Saya tak mampu Allah. Saya serah total dia pada Allah. Tolong Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Saya minta pada Allah, tolong Allah. Tolong lembutkan hati dia. Tolong jadikan dia macam ni Allah. Dan tolong Allah, saya tak pernah ada LV original. Nak juga sebiji. Thank you Allah. Rasa macam mana kau cakap macam tu? Itu saya bagi versi pendek. Cuba tulis kat situ. Rasa macam mana kau cakap macam tu? Hidup untuk disyukuri. Syukuri dan nikmati bestnya. Dan feel good. Rasa release. Happy. Best sangat. Lega. Every time ada ujian, cakap macam ni ke Allah. Ya, every time ada ujian, lepas dah talk to Allah, dah bersyukur semua kan,
Cakap ke Allah macam ni. Cakap kat diri sendiri. Ambil tangan kanan ni, tepuk 3 kali jantung. Cuba buat sekarang. Ambil tangan kanan. Okey. Ketuk sikit. Sebab dia ada 56 juta pembuluh darah ya. Jantung kita ni maha hebatnya ya Allah. Jantung kita ada 56 juta pembuluh darah. Banyak ke sikit saya nak tanya? 56 juta pembuluh darah. Banyak ke sikit? Banyak sangat. Banyak. Sel dalam tubuh kita 100 trilion sel. Maaf, kalau ikut Prof. Muhayya 100 trilion sel, namun baru-baru ni Dr. Bruce Lipton yang pakar dalam autonomi manusia ini, dia mengatakan 50 trillion sel. Dan Bunda Muhayya pun dah start sebut 50 trillion sel sekarang. Ada 50 trillion sel. Buat apa dia? Dia merakam apa yang anda lihat, apa yang anda dengar, apa yang anda rasa. So what you have to do, ketuk kecil sikit kan. Z. Macam tu. Cuba. Nama manja anda. Z. 3 kali. Cuba nama manja anda. Okey, cakap macam ni kat dia. Z. Hidup untuk diratapi ke untuk disyukuri dan dinikmati ni? Z pilih yang mana sebenarnya ni? Cakap seorang-seorang. Self-talk is luar biasa. Self-talk is amazing. Self-talk is powerful. Z. Hidup Z ni Z nak ratapi ke Z nak syukuri nikmati ni? Okey, Z nak ratapi. Apa lama ratapi ni? Okey, benda ni dah jadi. Okey, Z sedih. Okey, berapa lama ni? Tengoklah. Dia akan jawab tau. Hati kita akan jawab. 3 minggu. 3 hari kot. Janganlah Z. Lama sangat tu. 3 jam lah. Kita self-talk. Because kita ada diri kita tau. Roh tu. Our body is not yourself. Ini sarung je. Tapi diri kita tu. Yang tu. Roh tu. Z nak hidup diratapi ke nak syukuri nikmati ni? Dah lah. Pilih ya. Jom. Okey Allah, saya pilih hidup untuk disyukuri dan dinikmati. Macam tu. Okey, ada orang confuse kadang-kadang. Coach, kenapa kejap aku cakap tapi, kejap aku cakap namun? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Saya cakap macam ni, namun tu bila kita nak influence orang. Namun tu bila nak buat format. Namun tu bila kita nak sesuatu dari suami kita, dari anak-anak kita, nak influence. Tapi kalau cakap biasa tapi dah tak apa. Takkanlah semua namun. Ni anak mama masak tom yum namun. Tak payah lah. Kalau kecap Kelantan kan, ni mama masak dah ni. Mama masak gula namun. Ile bunyi. Pehek kodak ni. Saya rasa nampak macam senyum. Doa saya nampak dah. Faham. Comel. Masya Allah, tabarakallah. So, gitu. Kita kena cakap macam tu. Kalau bahasa Kelantan kat gini lah. Z. Allah, Z nak ratapi kau hidup. Kau nak syukuri, nak nikmati. Wak gapo ratapi. Baik kita syukur. Baik kita nikmati hidup. Hidup tak lama. Boleh. Bangun maya. Solat sunat kau. Allah. Saya selalu dengan Allah macam ni. Allah ya Qahar. So tak osim maya. Malah. Sedih. Rasulullah. Saya malah nak selawat. Malah. Tak osim maya. Tak osim selawat. Sedih. Apa orang buat gitu. Sedih Allah. Biasanya kan lepas cakap macam tu kan terus bangun solat tu. Tapi saya akhiri dengan la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Allah je mampu gerak ke. Malah ni memang tak osih. Tak osih selawat, tak osih. Gitu. Memang jadi ya Allah. Allah suka tau. Allah suka hambanya. Yang sikit-sikit mengadu. Sampaikan selipar Rasulullah putus, Allah suruh minta dengan dia.
Sampai ke masa Nabi Musa tak ada roti, Allah suruh minta dengan dia. Betapa Allah ni suka kita manja. Tapi kita ni poyo tahap gaban. Bila ada masalah, poyo kita nak settle. Kita nak settle. Bila ada masalah suami, aku nak jumpa dia, aku nak oyak. Aku nak WhatsApp dia oyak. Habis. Habis kita nikah berapa tahun habis? Saya ni, habis botol budu dah minum. Habis budu dah minum. Gerannya dengan habis ni. Bila habis nak berubah habis? Ketika kita menggunakan kudrat kita, maka apa yang terjadi? Kita akan dilukakan lagi. Saya nampak macam ada orang tu tunduk menulis sajaknya. Bagusnya lah. Tak payahlah nulis sangat. Ramai orang menulis dalam hidup ni tak buat. Tak payahlah nulis, dengar je lah. Hadam. Otak kita ni, Albert Einstein cakap, ni, Albert Einstein yang bijak tu baru 5% dia guna otak dia. Kita ni agaknya berapa persen lah. Tak payah sebab kajian mengatakan banyak orang menulis tidak membaca balik. Namun ilmu ni perlu ditambah dengan tulisan. Betul. Dengan rakaman, hadam. Hadam sebab bolehlah nak catat-catat sikit tapi tak payahlah tekun sangat kan mencatatnya kan. Masya Allah macam Zain Rozi kan. Siap boleh buat buku. Tunggulah dia terbitkan buku kan. Masya Allah. So apa yang berlaku? Okay. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku adalah energi kita tu kita release dulu. The moment kita talk to Allah, ya Allah, maybe half or maybe 100% energi dah release. Barulah pergi kepada manusia. Baru pergi pada manusia. Maksud dah talk to Allah, dah bersyukur, dah selawat, lepas tu dah tersenyum. Okay. And then usaha. Okay Allah, thank you Allah, nak WhatsApp dia lah Allah. Nak WhatsApp dia lah. Nak ayat lah ke lelaki kita Allah. Nak ayat dia minta maaf. Nak minta maaf dengan dia, lepas tu nak maaf dia lah. Gitulah Allah, terima kasih Allah. Dia jadi lain. Berbanding kita dulu kan. Bila kita berusaha dulu, maka Allah akan biarkan. Bila kita usaha dulu, maka Allah biarkan kita usaha dulu. That's why guru saya, Agim, Kiai Haji Abdullah Gimasia, dia selalu doa macam, ya Allah, setelah dia terima, serah minta kan, ya Allah jangan pernah Allah biarkan hamba menguruskan hidup hamba walau sekedip mata. Itu doa guru saya. Nak salin silakan. Dia nak salin boleh silakan. Saya nampak macam ada tunduk terus, bagusnya siapa tu? Macam ada pokok pisang kat sebelah dia. Siapa tu, Kak Amrina ke siapa tu? Macam gambar ada pokok pisang kat sebelah tu. Faridah. Rajinnya Kak nulis Kak. Kak doakan saya nampak dah. Mata saya dapat melihat dah. Boleh nak bawa kereta balik Kelantan. Dulu saya suka Kelantan. 5 tahun dah tak boleh drive ni. Okay. So, maksudnya macam tu. Jadi, Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, bila kita macam tu, Agim ni dia Allah, dia ulama 6 juta follower dia. Saya pernah bawa Prof Muhayya untuk jumpa dia sebab Prof Muhayya ni setiap hari tak pernah tak dengar Agim. Hari-hari Bonda Muhayya mesti dengar Agim. That's why bila Bonda Muhayya nak jumpa Agim, memang saya realisasikan. Masa tu saya kat Indonesia dengan pertolongan Pak Ari, Coach Nia semua, saya bawa Bonda Muhayya untuk temukan. Saya ingat lagi Bonda Muhayya genggam tangan saya kan. Zee, betul ke Zee Agim ni? Betul ke Zee? Iyalah cakap. Macam tu. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya belajar dengan Agim dari 2015 ya. Saya pernah ke Bandung juga ya. So Agim macam tu. Ya Allah, jangan pernah Allah biarkan hamba menguruskan hidup hamba walau sekedip mata. Bayangkan sekedip mata. So boleh je nak guna bahasa Kelantan, nak guna bahasa Terengganu, Kedah, Perak, semua Allah faham belakang. Nak kecik orang putih dengan Allah boleh. Boleh nak kecik orang putih Allah. Tak pandai sangat orang putih pun, kecik orang putih versi Kelantan. Allah don't let me, don't let me Allah. Walau sekedip. Gapo bahasa Inggeris. Nah Allah ni boleh. Allah jangan tau. Allah tak say. Allah tinggal ke kita, urus ke lelaki kita, sore diri walau sekedip mata tau. Allah tak say. Nak Allah tolong.
nak Allah tolong. Allah jangan biar kita uruskan anak-anak kita sore-sore tanpa Allah sekedip mata tak usir. Allah jangan Allah biarkan kita jual sendiri, nego sendiri, tak usir. Sebab tu di Quantum Miracle Mastery anda akan buat proposal melantik Allah sebagai chef partner. Subhanallah. Itu. Dalam hujan rezeki proposal je kan. Dalam Quantum Miracle kita akan melantik Allah sebagai chef partner. Saya ramai sangat student-student saya dah lantik Allah sebagai chef partner. Ketika anda melantik Allah sebagai chef partner, ya Allah, best gila. Okay, so Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, so sikit lagi. Saya dah diingatkan oleh Kak Amrina ni, lama sangat dah ni coach. Jangan diam ya. Sebab hari tu saya pernah share dekat ESQ. Saya cakap macam ni, dah cukup 15 minit bagi tahu tau. Saya kata kenapa macam pelik je ni, lama sangat. Rupanya dia orang semua dia buat bodoh je tau. 15 minit pun dia tak cakap. Anda jangan ya, nanti tahu-tahu dah pukul 12. Jangan cari pasal ya. Okey. So boleh hadam setakat tu sikit lagi ni. Kita nak masuk sikit lagi dan kita berakhir. Okey, Kak Amrina, mungkin mereka tulis apa-apa atau tanya soalan dulu lah. Tanya soalan dulu, baru kita pergi ke hati seluas samudra. Kita sambung lagi ya. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanya soalan dulu lah, kita buka soalan lah supaya faham. Ada soalan ke? Alhamdulillah, tak sabar nak masuk kelas, coach. Boleh. Nak tanya soalan ke apa? Mak Kak Amrina ada situ ke? Ada soalan ni, coach. Terima kasih. Suka sangat makan pulut dengan ikan rebus hak mak masak. Allah sedapnya dah. Cuma rendang tak boleh makan sebab ayah cucuk. Jangan kalau siapa nak berada dalam dunia Quantum Miracle World tak boleh makan ayah cucuk dah. Siapa-siapa belajar di Quantum Miracle World kan habislah. Ayah cucuk tak boleh makan. Tak boleh. Ya sama ada ayah kampung atau ayah organik. Sebab bila macam makan ayah cucuk, dia akan mengurangi vibration dalam tubuh kita. Tak sepanjang cerita ni. Habis ayah cucuk nanti lepas ni. Kau tanya saya kau, bila last kau makan KFC? Tak ingat berapa tahun dah. Bolehlah nak makan sekali-sekala tapi bukan hari-hari. Makanan sangat penting. Menentukan rezekimu. Okay, tanya soalan dulu boleh? Coach, macam mana kalau mak tak restu? Ayah restu. Mak tak restu ke apa? Ada yang tanya. Yelah tak restu ke apa? Nak tahu dulu ni. Gapo dia tak restu? Hak dia tak restu tu baik atau tidak? Yang dia tak restu tu memang melanggari syariah dan akidah atau tidak? Kena jelas. Kalau yang dia tidak restu memang melanggar syariah dan akidah, you have to follow. Namun kalau dia tak restu, namun benda tu tidak melanggar syariah dan akidah, you have to minta doa dengan Allah lah. Kena guna senjata lain lah. Kena guna senjata doa lah. Banyak benda boleh buat. Saya dah jumpa macam-macam kisah. Baca senang je. Baca ya Fatah, ya Latif 313 kali atas nama dia. Untuk nama dia. Minta dia restu. Banyak cara boleh sedekah atas nama dia untuk dia restu. Macam-macam. Usaha banyak. So kena restu, kena reda. Namun sekiranya dia belum restu, namun anda buat yang baik, it's okay. Tapi jangan bagi tahu dia. Sembunyikan daripada nanti dia terluka. Namun dalam masa sama kena cakap, Allah tolong Allah. Mak tak restu lagi ni Allah. Tolong Allah. Tapi kena usaha. Dapat usaha tu pergi jumpa mak. Cakap. Jadi usaha lagi. Tapi biasanya kalau membaca ya Fatah, ya Latif 313 kali dengan niat nama emak tu, minta dia Allah bukakan hati, memang insya-Allah ya. Okey, lagi soalan, kita buka 3 soalan dan kita sambung lagi sikit. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suami saya cakap sejak saya belajar ilmu ni dia dapat ujian. Kenapa ya? Oh, masya-Allah, tabarakallah. Belum tentu ujian yang dia dapat because of anda belajar ilmu ni. Belum tentu. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali ujian pada dia supaya dia belajar juga ilmu ni. Sebab biasanya ya yang saya tahu bila saya belajar dengan guru-guru saya, yang akan menerima ujian adalah orang yang belajar tu. Saya pernah dulu dekat madrasah kan, dengan Abu Ya kan, kena buat zikir darajat 70,000 satu zikir, bayangkan. Saya cakap dengan Abu Ya, buat apa
Apa bila macam banyak zikir, banyak ujian. Ha lah. Allah gitu. Allah nak cuci. Minyak 70,000 tu, aku mana? Baru cleaner sih, baru tukar sapu. Wow, saya kata 70,000, apa yang suruh baru tukar sapu? Tak usah sombong sangat lah. Zikir 70,000, kau selawat 70,000. Itu baru level tukar sapu. Apa yang kata? Menyapu bersih untuk bersihkan hati dan penuh karat dosa ni. Jadi dia tendang. Dia ibarat gini soalan tu panjang kau nak jawab Okey. Dia ibarat gini Dia bagi perumpamaan lah metafora Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Metaforanya macam ni. Air kopi. Air kopi dalam balang. Rancak air kopi. Okey. Kita nak jernihkan air kopi tu. Dia ada dua cara. Okey, satu kita tuanglah air kopi tu. Tapi kita tetap kena bersih jug tu. Atau cara yang lembut, slow, namun impactful, kita tuang air putih dalam jug tu. Tuang air putih sampai air kopi tu keluar sampai tinggal air putih je. Itulah zikir, itulah solat, itulah ilmu baik-baik. Dia ibarat gitu, saya nak anda bayangkan hati kita ni macam jug tu yang penuh dengan air kopi yang hitam tu. Jadi kita belajar ilmu yang baik ilmu ke arah Allah lah So bukan ilmu marketing semua ni, ilmu Allah lah So ibarat kita menuang air putih. Kita zikir, kita selawat, tuang air putih. Jadi dia keluarlah hitam tu, keluar sikit sampai jadi putih. So yang keluar sikit-sikit itulah kesakitan. Kena marah, kena fitnah, kena tinggal, disakiti, dikecewakan. Saya ingat lagi Agim cakap Agim cakap, masa Agim kena uji, masa Agim terkena gila. Kalau dia bagi ceramah ribuan orang datang seluruh dunia. Tak silap saya Bill Gates ke? Bukan. Presiden Amerika pernah nak jumpa dia semua kan. Masa itu dia puncak. Lepas tu dia kahwin seorang lagi kan. Ya Allah, dia dihina, dia dipijak, dibenci 8 tahun tak silap saya. Dia tanya guru dia, kenapa kok saya dapat begini, hanya saya nikah seorang lagi sedangkan yang lain nikah pun enggak apa-apa, kenapa? Tahu tak guru dia jawab apa? Ya Allah, jawapan guru dia tu kan memberi tamparan tau pada saya. Dia perumpamaan apa tau? Agim perumpamaankan apa? Saya ini seperti buah kelapa yang pohonnya tinggi, jatuh ke bumi itu sakit sekali. Setelah jatuh ke bumi, bukan diambil, diusap, dicium, enggak. Diambil langsung dikopek-kopek untuk menarik sabuknya. Itu sakit sekali. Direntak-rentak sabuknya. Ditacak-tacak ke parang untuk membuang sabuknya. Itu sakit sekali. Setelah sabuk itu tercabut, gondol semuanya, botak. Apa yang dibuat? Bukan dicium. Diambil kapak, dipecahkan. Itu sakit sekali. Setelah dipecahkan, dicungkilnya isinya. Aduh, sakit sekali. Setelah isinya dicungkil, diparut saya. Setelah diparut, diperah. Setelah diperah, dimasak dengan api yang panas. Sehingga saya menghasilkan minyak. Subhanallah. Apa rasa bila saya cakap macam tu? Tu ujian nak cakapnya. Ujian ibarat tu. Dah lah kelapa tinggi jatuh gedebuk. Pam dengan kapak pula. Aduh, lepas tu dia cabuk sabuk tu. Lepas tu dah botak dah. Dia pecahkan pula. Cungkir, lepas tu parut pula. Lepas tu perah pula. Lepas tu santan dia masak dengan api sampai jadi minyak. Apa nak rasa? Saya nak tulis ni. Apa nak rasa dengan perumpamaan tu? Tentang ujian yang Agim dapat. Bertimpa-timpa. Maksudnya bertimpa dah kau jatuh. Lepas tu kau kena buang sabuk. Lepas tu kau kena pecahkan, kau kena cungkir. Lepas tu kau kena parut. Lepas tu kau kena perah. Lepas tu kau kena masak. Maksudnya bertimpa-timpa. Kita kan pernah bertimpa-timpa ujian macam tu. Apa nak rasa? Sakit sangat. Mak kena banyak lalu ujian. Sangat sakit. Sangat pedih.
Down sangat, perik. Penyucian tak terkata sakit. 8 tahun Agim kena. Subhanallah. Namun akhirnya menghasilkan apa? Minyak virgin coconut oil, minyak kelapa darah. Sekarang Agim terkenal kembali. Terkenal gila. Sampai dia ceritakan, dia call Ustaz Yusof Mansur. Ustaz Yusof Mansur kata, punya apa? Punya apa? Iya, punya tanah. Jual, bagi aja. Punya apa? Ya beri, punya apa? Sampai dia cakap apa? Bahaya sekali kalau bicara sama Ustaz Yusof Mansur, habis harta kita. Sebab Ustaz Yusof Mansur kan sedekah je kan. Bisa habis 1 hari hartanya. Ustaz Yusof Mansur kan pakai sedekah macam tu. Itu ulama. Ulama. Kiai Haji Abdullah Gimnasian 6 juta orang follow dia. Prof. Bunda Muhayya hari-hari tengok dia. Itu ulama. Ujian dia macam tu. Kita siapa? Kita ni? Siapa kita? Ada student saya kalau macam tu, ayahlah zikir, selawat semua coach. Bagi banyak ujian. It's up to you. It's up to you. Kerana di akhirnya manis. It's up to you. Coach, kenapa lepas saya selawat lagi teruk? Rasulullah dah katakan ketika sahabat datang, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Apa Rasulullah cakap? Benarkah kau mencintaiku? Benar Rasulullah, aku mencintaimu. Apa Rasulullah jawab? Ada tak? Oh, thank you, terima kasih. Awak pasti berkat, pasti berjaya. Saya doakan awak. Tak ada ya. Rasulullah cakap apa? Jika kau mencintaiku, maka musuhku adalah musuhmu. Tengoklah saya. Apa jadi kat saya? Lepas buat gema, apa jadi kat saya bila saya bongkarkan rahsia boleh accumulation selawat? Apa jadi kat saya? Selling without selling tak berat macam ni ujian. Sebab kuncinya istighfar. Yang ni kuncinya selawat. Macam mana saya? Macam mana saya? Bila cakap dengan Buya, Buya kata Z, lo ni Z, tahap Z ni, sate tengah masuk. Api duk tambah. Sampai Z jadi minyak. Sakit. Tapi adakah saya nak berhenti? Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad. No. Saya cakap dengan Allah semalam, dengan Rasulullah. Rasulullah, okey, saya nak Allah dengan Rasulullah bangga. Hari Jumaat, Allah dengan Rasulullah bangga dengan saya lagi. Yes, I talk to Allah. Coach nangis. Nak peluk siapa belum ada suami? Kak Amrina, bukan tolong cari. Tak ada. Zai, ada tolong cari. Tak ada orang tolong cari. Untuk lelaki ke coach. Peluk apa? Peluk batal golek. Kalau ada Abe boleh juga. Abe. Boleh juga. Menangis dekat bahu. Paling-paling bersuruh orang telur. Makan dengan budu. Menghiburkan hati. Kak, dia orang ketawa ke tak ni kak? Orang cuma buat lawak ni. Tak nakal lagi coach. Awak lah coach. Dia buat gambar emoji ketawa. Masya Allah tabarak. Ada ke orang yang tak pernah dengar saya bercakap kak? Ada ke yang tak pernah dengar Z bercakap? Ada makcik ada dalam ni. Makcik kalau ada anak tu pinai kat kita makcik. Masya Allah tabarakallah. Saya tak pernah nama Rosnita, Rosliza saya tak pernah. Siti Nur Fatihah saya tak pernah. Oh Masya Allah. Yang tak pernah rasa apa? Okey ke? Hafizah. Seronok dia cakap. Masya Allah tabarakallah. First time tak pernah. Alhamdulillah. Besar pahala Kak Amy ni. Lepas tu tak ada pasal-pasal Zai tu dapat pahala. Geram betul lah. Menyibuk je dia kan. Dapat pahala je dia kan. Ada je kat mana-mana dia tu nak dapat pahala. First time dengar rasa semangat coach. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sikit lagi ya. Alright. So itu Agim kata. Jadi tak apa. Sebab kejap je lagi ni. Untuk yang tak kenal saya belum boleh baca, belum boleh menulis. Saya diuji Allah dengan glaukoma,
Dulu boleh drive, mana boleh drive sekarang. Kalau drive memang tak tahu ke mana lah kereta tu. Nak tengok wajah sendiri pun kena ambil gambar, kena zoom. Itu pun belum jelas lagi. Namun mau minta, dah 5 tahun ni. Kadang-kadang Allah minta mata pun dah tak bagi. Allah, nak tengok muka saya, nak baca. Nak baca Allah, habis Allah belum bagi. Nak cakap apa? Kita ni haknya Allah. Sedih. Aku sedih tak Coach? Mata kanan Coach buta. Sedih. Aku sedih tak Coach tak boleh baca, tak boleh nulis. Sedih. Aku sedih tak Coach tak boleh bawa kereta 5 tahun dah. Tidak, aku selalu balik Kelantan. Sedih. Bohong tak sedih. Aku sedih tak kena pakai wheelchair. Sedih. Namun, itu yang Allah berikan. Kita ni hamba abdi Allah. Hamba abdi. Suka hati Tuhan kita nak buat kat kita macam mana. Asalkan dia mengaku kita hamba dia. Kenapa kita nak berlama-lama menangis? Kenapa kita nak berlama-lama meratapi? Sedangkan dunia ni sementara. Syurga tu indah sangat. Sangat indah. Tak lama. Pujuk hati kita. Pujuk hati kita. Maafkan semua orang. Maafkan mereka bukan sebab mereka layak untuk dimaafkan. Namun untuk memiliki hati seluas samudra, we have no choice. Kita tidak ada pilihan. Kita harus memaafkan orang. Wajib memaafkan orang. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tidak maafkan orang, especially lebih 3 hari, kita tak dapat hati seluas samudra. Kenapa? Kerana hati seluas samudra itu menjadi sempit dengan kemarahan, dendam, kekecewaan, kelukaan dan sebagainya. Maafkan. That's why jangan pernah tidur selagi kita tidak melakukan perkara yang melibatkan pertama, memaafkan diri sendiri. Ramai orang tidak memaafkan diri sendiri. The moment anda tidak memaafkan diri sendiri, your energy stuck. The moment your energy stuck, jangan bercakap tentang rezeki medroro. No. That's why sebelum tidur, you have to talk Allah. Allah, saya maafkan diri saya. Allah, Zee. Saya maafkan Zee ya. Tadi saya ada salah itu, ini. It's okay. Esok buat baik lagi. Esok lagi baik. Esok perbaiki lagi ya. Esok, don't worry ya. Saya maafkan Zee ya. Saya maafkan diri saya. Ketika anda lafazkan itu, satu beban yang mungkin bertahun-tahun lamanya yang anda hukum diri anda sebab pukul anak anda. Anda hukum diri anda sebab anda mungkin pernah tinggikan suara ke mak anda. Anda hukum diri anda sebab anda pernah kecewakan orang. Anda hukum diri anda sebab anda lukakan orang. Mula terleraikan. Saya maafkan diri saya. Allah, saya maafkan semua orang Allah. Saya maafkan semua orang Allah. Dengan kemaafan yang saya berikan ini Allah. Tolong Allah ya Fattah yang maha membuka. Tolong Allah ya Latif yang maha lembut. Tolong agar mereka memaafkan hamba Allah. Sebab ramai orang poyo. Ramai orang poyo tau. Dia fikir pasal dia maafkan orang je. Dia tahu tak kalau orang tak maafkan dia apa jadi? Effect untuk rezeki dan semuanya. Nak pergi minta maaf malu. Nak pergi minta maaf geram. Nak pergi minta maaf rasa dia yang salah. So apa kita perlu buat? Kita perlu guna kabel Allah. Allah, saya nak jumpa dia. Tahulah Allah rasanya tak kot. Jadi saya maafkan dia Allah dengan kemaafan yang saya berikan. Mohon Allah, lembutkan hati dia, maafkan saya. Apa terjadi? Dengan izin Allah. Si fulan bifulan tu macam ni. Kenapa ya? Aku macam dah tak marah kat orang tu. Taklah, tadi tiba-tiba aku bangun, aku rasa macam dia baik juga kat aku. Lepas tu aku maafkan. Oish, the moment pintu kemaafan untukmu berlaku,
Rezekimu terbuka, terbuka, terbuka. Masalahmu terlerai, terlerai, terlerai. It's not about you maafkan orang saja. Tentang kita mendapat kemaafan dari orang. Nak pergi cari orang-orang tu kat mana ramai. Yang kita luka macam saya ni sebagai coach kan. Berapa banyak saya lukakan hati orang. Tak mampu nak pergi minta maaf dengan semua. Murid-murid yang saya marah berapa ramai. Niat saya baik. Ada waktunya niat tidak mencahalkan cara. Dia terluka. Saya sedih, saya cakap dengan guru saya, nama guru kata Zizi. Itu lain. Sebab Z beralasan sebagai guru ketika itu Z patut marah. Jangan hukum diri Z. Oh ya ke? Sebab ada yang meninggalkan saya kerana luka dengan kata-kata saya. Nama guru saya kata Z kena check balik. Z marah tu sebab Z ada hidden agenda ke? Tak, tak. Z memang marah. Settle Z. Itu namanya antara guru dan murid. Okey. So, it's not about just you maafkan orang. But it's all about people forgive you. So the moment you lakukan ini sebelum tidur, I'm very sure in 3 days, 7 days, apatah lagi 21 days, your cell akan berubah every 21 days. You feel different. So mesti kena cakap Allah saya maafkan diri saya. Okay, maafkan diri kita. Allah saya maafkan semua orang Allah. Saya minta dengan Allah dengan kemaafan yang saya beri. Allah tolong mereka maafkan saya Allah. Thank you Allah. Allah tolong Allah maafkan saya ya. Tolong Allah bagi saya peluang lagi esok untuk saya buat yang terbaik lagi. Rasulullah tolong maafkan saya Rasulullah. InsyaAllah saya akan buat baik lagi. Saya akan selawat lebih lagi. Saya akan menyantuni anak yatim lagi. Saya akan buat Rasulullah tersenyum lagi. Thank you Allah. Thank you Rasulullah. Thank you semua orang yang pernah hadir dalam hidupku. Dan wahai diriku. Thank you so much. Terima kasih. Allah nak tidur dah Allah. Ini lepas dah apa semualah dengan suami dengan anak-anak ya. Allah dah nak tidur dah. Thank you Allah. Nak tidur dah Allah. Saya istighfar dulu. Syahidu istighfar 3 kali ya Allah. Sebab Allah berfirman kan. Barang siapa yang membacakan 3 kali syahidu istighfar selepas maghrib. Kalau dia meninggal sebelum subuh Allah janji syurga kan. Jadi kalau saya meninggal sebelum subuh Allah bagi saya masuk syurga tau. Baca syahidu istighfar. Baru betul. Allah saya nak khatam Al-Quran ni sebelum tidur. Saya baca 3 ayat ikhlas ya Allah. Okey Allah. I love you Allah. I love you Rasulullah. Tidur dulu. Best gila. Tapi ramai orang tidur dengan dendam. Tidur dengan kecewa. Tidur dengan kelukaan. Tidur dengan masalah. Jadi apa terjadi? Esoknya. Masya Allah. Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad. Anda rasa bila anda tidur dengan semua itu, anda rasa besok pagi anda bangun, anda dapat rezeki? No. Anda akan dapat apa yang anda tidur itu. Kerana subconscious mind, maaf kalau yang tidak faham ya, kerana subconscious mind, minda separa sedar, tidak pernah tidur 24 jam 7. 24/7. Okey, saya bunyi macam kunci sudah dibuka tu. Staff saya sampai rasanya biasa pukul 9. Saya pelik, dari tadi tak cukup 15 minit. Macam pelik ni, korang bersekongkol ya. Macam kelakar je Kak Marina, tak ada orang ingatkan saya je, takkan tak cukup lagi 15 minit Kak? Dia orang cakap okey je coach. Ya tapi tak boleh Kak. Masya Allah tabarakallah. So, itu. Belum pukul 9 lagi, 8.53. Maksudnya, anda buatlah ya zikir banyak mana pun, selawat banyak mana pun, belajarlah ilmu segudang pun. Kalau tidur, tak maafkan diri sendiri, tak maaf orang, tak minta maaf dengan Allah, tak minta maaf dengan Rasulullah, sorry lah, sorry. Maksudnya kena minta maaf suami, abang minta maaf tau. Anak-anak mama minta maaf tau. Biarlah suami kata, awak dah kenapa? Kena jangkitan virus ke? Bang cakap. Biarlah orang nak cakap macam tu pun. Anak-anak mama minta maaf tau.
Yang boleh minta maaf lah. Ada grup. Assalamualaikum semua cakap Aminah founder. Assalamualaikum semua. Kak Aminah nak tidur. Kak Aminah minta maaf ya. Okay. So hati seluas samudra. Itu basic lah ya. Kita tak masuk ke teknikalnya. So apa yang berlaku? Guru saya, Bu Umi namanya. Bu Umi ni guru mengaji Quran saya di Depok, di Jakarta. Bu Umi adalah guru mengaji Al-Quran untuk keluarga Pak Ari. Jadi saya tinggal di rumah Bu Umi ya. Saya tinggal di rumah Bu Umi. Jadi saya belajar Al-Quran, hafalan Al-Quran. Bu Umi pernah cakap macam ni kat saya. Zee, saya berikan ilmu ini ya. Zee pastikan, okay, dalam doa Zee, cakap macam ni dengan Allah. Allah berikan aku, atau saya dengan Allah saya bahasakan hamba. Allah berikan hamba hati seluas samudra. Wah. Memang lain tau bila doa macam tu. The moment Allah bagi kan, memang bukan tak nangis, bukan tak sedih, cuma tak lama. Bohonglah. Bohonglah. Bohong kalau tak sedih, tak nangis. Rasulullah pun sedih. Rasulullah pun ada waktu nangis. Kita siapa? Okay. So insyaAllah ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jom ucapkan Alhamdulillah. Thumma. Okay. Alhamdulillah. Ingat, Alhamdulillah pertama, kita bersyukur. Alhamdulillah kedua, kita berterima kasih kepada Allah kerana Allah izinkan kita bersyukur. Berapa ramai Allah tak izinkan, maka dia tak bersyukur. So, kita recap balik ni untuk melatih hati seluas samudra ya. Okey, apa yang saya beri hari ni mungkin 5%, 10%. Untuk melatih hati seluas samudra, everything happen in your life, everything datang in your life, everything yang datang baik atau buruk in your life, especially bungkusan-bungkusan hadiah dari Allah. Kita tak panggil ujian, kita panggil bungkusan hadiah. Why kita panggil bungkusan hadiah? Because bila Allah rindukan seseorang, bila Allah nak seseorang, dia akan menghantarkan melalui malaikat hadiah. Namun hadiah itu ada bungkusannya. Berupa ujian. The moment anda boleh buka bungkusan itu, the moment anda boleh membuka, menyelesaikan ujian itu, maka hadiahnya sangat indah dari Allah. So that's why kita panggil bungkusan hadiah. So setelah kita mengucap alhamdulillah, kita selawat, kita talk to Allah, kita tersenyum ya. Bagi siapa yang belum pernah faham tersenyum, anda boleh pergi channel tersenyum. Okey, type je tersenyum. Okey, anda boleh masuk for free, dekat situ banyak sangat audio. Anda boleh dengar audio seluas samudra, anda boleh buat terapi dariku untukku, anda boleh buat terapi lepaskan, anda boleh buat terapi perigi kekayaan. It's all free. Hampir 10,000 orang di situ. Okey, kalau anda nak bercakap-cakap dengan sahabat tersenyum, anda boleh join group, close group Telegram. Sahabat tersenyum, mungkin Zai, mungkin Kak Aminah boleh letak link tersenyum dekat sini. So it's all free, semuanya free ya. So lepas anda dah tersenyum, apa anda buat? Okey, barulah anda berusaha. Barulah nak WhatsApp orang ke, nak berniaga ke, nak apa ke. Because doa dulu. Apa yang kita lakukan tadi part of doa. Doa dulu, kemudian kita usaha, kemudian kita ikhtiar, kemudian kita tawakal. So ikhtiar dan usaha berbeza. Itu anda boleh belajar dalam Hujan Rezeki ya. Bagi yang dah mendaftar Hujan Rezeki, tahniah. Bagi yang belum mendaftar Hujan Rezeki Mentoring and Coaching, Hujan Rezeki Mentoring and Coaching terakhir akan diadakan pada 2 Oktober ini. Tidak ada lagi Hujan Rezeki Mentoring and Coaching. Okey. So boleh pergi ke nak tanya siapa ya, mana event organizer saya. Mungkin sesiapa boleh letak nombor Hasliza. Okey, itu terakhir kerana lepas ni saya nak berehat, saya nak fokus kepada Quantum Miracle. Okey, saya nak fokus nak melahirkan jutawan-jutawan di kalangan wanita untuk membentuk legasi Khadijah ya. Okey, so itu stepnya, dapat tersenyum semua tu. Dan malam sebelum tidur, maafkan diri sendiri. Okey, maafkan semua orang ya. Of course, minta maaf dengan Allah, minta maaf dengan Rasulullah. Ingat, maafkan diri sendiri, maafkan semua orang tu. Masa maafkan semua orang, minta dengan Allah agar semua orang tu okey, terbuka hati memaafkan anda.
Sebab kalau anda maafkan mereka, dia tak maafkan anda, stay masih mengganggu your energy. Okay, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, saya bagi 2 step tu dulu. Sebab stepnya banyak. Okay, so the moment hati anda seluas samudra, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa terjadi? Ketika hati anda sudah seluas samudra, apa terjadi? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa terjadi? Luas. Kenapa kita sakit selama ini? Kenapa kita mudah tersakiti selama ini? Kenapa bila orang buat apa-apa walaupun kecil, orang kata kita, orang mengumpat kita, orang buat apa-apa kita terasa sakit? Because hati kita sempit. Because hati kita tak seluas samudra. Because hati kita mungkin seluas gelas je. Bila seluas gelas, orang pam lempar batu, sakit. Sebab apa? Sebab tak luas. Kecil. Mungkin seluas baldi pun pam, orang lempar gayung je pun dah sakit. That's why kita kena seluas samudra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana bila seluas samudra, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa terjadi? Kapal besar lalu pun, dia lalu maka dia akan meninggalkan minyak-minyak yang kotor. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa terjadi? Memang kotor sekejap, namun kerana seluas samudra, kemudian kotor itu hilang di air yang banyak. Namun kalau hati kita sempit, hanya seluas gelas, orang tuang sirap sikit, orang tuang kopi sikit dah hitam dah. Kerana sempit. Namun kalau seluas samudra, orang lempar batu, lempar sampah, it's not affect you anymore. Orang nak kata apa, orang nak cakap apa, yes, maybe effect, maybe you cry, you nangis. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Berapa lama? Mungkin sehari, paling lama pun 3 hari. Namun bila hatimu seluas samudra, insya-Allah 1 hari. Insya-Allah beberapa jam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So it's your choice. Pilihan berada di tangan anda. Hidup untuk diratapi, silakan. Hatimu akan semakin sempit dan akan makin banyak kau ratapi. Atau hidup untuk disyukuri dan dinikmati. The moment kau bersyukur, maka Allah memberimu nikmat. The moment kau nikmati, maka lebih banyak yang datang. Anda boleh pergi ke tersenyum, anda boleh cari video. Hidup untuk diratapi atau untuk dinikmati. Ada video pendek. Atau anda boleh pergi ke audio. Sama, ada hidup untuk diratapi atau dinikmati. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. It's your choice. Manusia lain boleh memberi impact kepada kita maksima 20% only. Another 80% is you. It's you. Kita bertanggungjawab dengan diri kita sendiri. Allah berfirman, Allah tidak akan mengubah takdir seseorang hambanya, melainkan dia mengubah jiwanya. Inilah yang kita sedang lakukan. Mengubah dengan apa? Memperbesarkan jiwa kita. Memperbesarkan hati kita seluas samudra. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, rasanya setakat itu untuk hari ini. Nanti kita jumpa lagi untuk tips seterusnya. Anda nanti akan lihat poster yang baru akan keluar di channel. Anda akan happy sangat. Saya dah janji dengan Allah dengan Rasulullah untuk buat Allah dengan Rasulullah tersenyum kepada saya esok. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya akhiri ini, okey? Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, okey, saya nak bagi anda hadiah. Okey. Alhamdulillah. Saya nak bagi anda hadiah. Saya nak nyanyi. Saya nak nyanyi serangkap lagu. Lagu ni lagu ciptaan saya. Lagu ni saya nyanyi penuh ketika bersama Heliza Hilmi, okey, ketika saya membuat program La Tahzan dengan Heliza Hilmi. Jadi tajuk lagu ni La Tahzan. Bukan La Tahzan adik comel saya Heliza Hilmi tu. Okey, saya dengan Heliza 7 tahun dulu. Okey. So,
Sudi ke nak dengar? Kak Amy cuba type dekat situ. Sudi ke nak dengar? Sudi. Hati dapat hadiah daripada coach. Okey. Sangat. Cuba suara saya ni sebab baru habis treatment semalam 3 jam jadi suaranya minta maaf ya kalau kurang merdu. Masya-Allah tabarakallah. Okey. Hayati ya kata-kata ini. Okey dengar untuk orang-orang yang sedang bersedih ni. Masya-Allah tabarakallah. Ni ciptaan saya sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan bersedih lagi. Jangan bersedih lagi. Usapkan air matamu. Jangan biarkan menangis lagi. Tinggalkan kenangan sedih. Biarkan ia hanyut dan pergi karena Allah ada di sisimu selalu. Jangan bersedih lagi. Jangan bersedih lagi. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersamamu. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka tulis apa Kak Amy? Masya Allah sedapnya suara coach. Lirik pun Masya Allah sedap. tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Ramai bagi love ni. Bagi bunga-bunga lagi. Coach. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih semua. Maaf ya suara lagi serak. Terima kasih semua pada orang Kelantan. Saya ni teringin nak makan pulak pusu. Teringin sangat nak makan pulak pusu. Teringin sangat nak makan etok. Masya Allah tabarakallah ya. Dan teringin nak makan ikan budu. Oh ya Allah, lamanya tak dapat semua tu. Masya Allah. Okey, ada soalan? Kita buka 3 soalan Kak. Before Z left. Ada Dapat soalan? sesuatu? Okey, boleh tanya mereka dapat sesuatu ke hari ni? Berbaloi ke? Dapat sesuatu. Suara coach macam saya 17, week 17. Sangat berbaloi. Ada nak tanya Masya apa? Allah. Kak, berapa orang masih dengan kita Kak? Dalam 215 coach. Hah, dalam Zoom 215? Ramainya. Yeah. Ya Allah, Masya Allah ramainya malaikat dengan kita. Subhanallah. 70,000 malaikat untuk seorang. Masya Allah, tabarakallah. Oh doa ni, dalam hati doa ni. Nak apa doa ni? 200 lebih dekat live Kak. Dalam live. Live ada 3. Macam ramai keluar ya? Ramai masuk semua Zoom. masuk Zoom. 200 lebih ya? Zai, boleh ke Zai type nombor asli Zai ke macam mana? Ataupun Dah ada coach, dah type dah. nanti anda boleh ke Nuraizan Z atau ke channel ya. Nanti ada info di situ berkaitan hujan rezeki. Hujan rezeki terakhir ya. Kalau tak ada lagi dah. Lepas ni kalau ada tahun depan pun mungkin hanya 3 hari bukan 7 hari. Tapi rasanya belum pasti. Okey insyaAllah. So ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Last soalan satu kita buka. Boleh? Nak? Okey. Serah ke? Okey. Dah tak ada dah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah ya. Coach nak doa. Nak suruh coach doakan. Saya doakan ke? Ingat ke Kak Amrina doakan? Okey. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. لما أطلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah, Allah, Allah. Duhai Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah,
Duhai Allah ya Basir, yang Maha melihat. Lihatlah kami ini Allah. Di waktu duha ini Allah. Kami berkumpul Allah. Kurang lebih 200 lebih Allah. Maka malaikat lebih 330 juta malaikat bersama kami Allah. Malaikat rahmat menaungi kami Allah. Duhai Allah ya Mu'min. Duhai Allah ya Mujib, yang Maha memakbulkan doa kami Allah, walaupun tak terlafazkan di hati kami Allah. Duhai Allah ya Sami', yang Maha mendengar, dengarkan doa kami Allah. Allah ya Ghani, yang Maha kaya. Allah ya Mu'ni, yang Maha memberi kekayaan. Allah, bantu kami Allah. Jika ada di antara kami yang ada hutang, maka Allah selesaikan hutang kami Allah. Jika antara kami sedang dalam kesulitan, maka Allah berikan jalan keluar dari kesulitan ini Allah. Jika di antara kami sedang sempit Allah, maka Allah lapangkan kami dari kesempitan Allah. Ya Allah ya Fatah, yang Maha membuka. Ya Allah ya Latif, yang Maha lembut. Bukakanlah hati kami, lembutkan kami Allah. Ya Allah ya Fatah ya Latif, bukakanlah hati suami, istri, anak-anak dan orang-orang sekeliling kami Allah. Allah ya Hayyu ya Qayyum, yang Maha berdiri dengan sendiri, yang Maha hidup. Jadikanlah kami apabila kami jatuh, kami mampu berdiri dan terus berdiri. Allah, berikanlah kami hati seluas samudra. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jangan pernah Allah biarkan kami menguruskan hidup kami sendirian tanpa Allah walau sekedip mata. Allah, ini waktu duhamu Allah, waktu duhamu, waktu keindahanmu, waktu kecantikanmu, waktu kekuasaanmu, waktu kekuatanmu. Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah kepada kami. Jika rezeki masih di bumi, keluarkanlah kepada kami. Jika rezeki masih jauh, dekatkan kepada kami. Jika rezeki haram, sucikanlah kepada kami. Jika rezeki susah, permudahkan bagi kami. Allah, di waktu duhamu, waktu keindahanmu, waktu kekuatanmu, waktu kekuasaanmu, waktu perlindunganmu. Allah, berikanlah, limpahkanlah rezeki kepada kami seperti mana pernah kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allah, muliakan, bahagiakanlah, berikanlah rezeki kepada Kak Amrina, ibu ayahnya, Zai, Rozi dan semua yang menjayakan program pada hari ini. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kerana mereka menjadi asbab perantara ilmu ini. Ya Allah, datangkanlah jemaah yang ramai kepada tim Kak Amrina, datangkanlah klien yang ramai kepada Kak Amrina, majukanlah perniagaannya. Ya Allah, berikanlah hujan rezeki midrora kepadanya. Ya Allah, duhai Allah, ya Wadu, duhai Allah ya Wadu yang Maha Cinta. Untuk semua permintaan kami, yang paling kami perlukan adalah cinta-Mu ya Allah. Cinta darimu dan cinta dari Rasul-Mu. Ajari kami mencintai-Mu Allah. Ajari kami mencintai kekasih-Mu ya Allah. Temukan kami, kumpulkan kami di syurga bersama kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thank you so much Allah. Thank you so much Rasulullah. I love you Allah. I love you Rasulullah. Miracle always happen to me. Miracle always happen to you. Miracle always happen to the world. Saya tenang, saya bahagia, saya berjaya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih semua Kak Amrina
you want say something? Kak Aminah nak cakap sesuatu sepatah dua kata sebelum you unmute semua orang. Kak Aminah say something dulu sebagai tuan rumah. Terima kasih semua. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Terima kasih kesudian coach bersama pada pagi Khamis ni. InsyaAllah semoga Allah permudahkan. Allah angkat darjat coach. Allah muliakan coach. Allah memberi kebahagiaan kepada coach. Amin. Amin. Allah memberi juga sahabat-sahabat yang berada dalam ni. Semoga Allah bagi kesembuhan. Allah bagi keselamatan. Allah bagi kebahagiaan. Allah bagi kesenangan, Allah bagi kemuliaan insya-Allah. Dan satu lagi Kak Amrina minta satu doa bacaan Al-Fatihah untuk mak mertua masih berada dalam CCU. Jom kita sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak, nanti Kak bacakan ya mumit ya, ataupun minta dibacakan kalau boleh 313 kali ya mumit. Yang Maha mematikan. Okey, cakap ya Allah, hamba ingin membaca yang mumit 313 kali, yang mumit yang Maha mematikan. Matikan apa? Penyakit ke, virus ke, apa-apa saja. Boleh Kak? Alright. Okey Kak. Boleh unmute semua. Saya nak dengar suara-suara. Doakan saya sembuh. Doakan mata saya dapat melihat lagi. Amin, 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 amin. Ya Allah, terima kasih. Amin. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Kak Amrina. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih semua. Allah menyembuhkan mati, Coach. Assalamualaikum. Kak Amrina. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum. Semua yang ada kat situ. Amin ya mujib. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Saya nak buat pengumuman juga. Besok ada sharing selawat daripada grup Zai, dan Zai jemput Kozi untuk bersama kita juga pagi besok untuk sharing. Terus pada sahabat-sahabat yang nak join besok boleh pakai link yang sama hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih Coach. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Terima kasih, Coach. Terima kasih Coach. Yang dihadiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Sembuh dari penglihatan. Terima kasih Zai. Terima kasih Zai. Terima kasih Coach. Terima kasih semua. Terima kasih Zai. Terima kasih Kak Amrina. Terima kasih semua. Assalamualaikum.